about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke minggu ke-6 dalam Tak Diam. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ke-6. Seperti biasa, 9.30 malam live bersama FCM Weekly Live Show. Kita ada 4 orang yang kita dah memang biasa ni. Aku tukang garut. Aku tukang bakar, tukang garut si Taufik. Imran tukang bebe, Duru tukang kipas. Okey. Apa khabar semua orang? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terbaik. Apa pun, kalau korang perasan, minggu ni Bear Locals sponsor kita. So, terima kasih kepada sponsor kita pada minggu ni, Bear Locals. So, boleh tunjuk dia. Bear Locals. Kita boleh put in dia orang punya web link, Nurul. Bagi yang tak tahu, Bear Locals dia ada virtual store tau. Virtual store dia dekat www.bearlocals.com. Okay, tanpa melengahkan masa, we go straight with our ni. Taufik akan macam biasalah welcome and greeting viewer and commentators. Okay, hi guys. Assalamualaikum semua, apa khabar? So dekat sini kita akan baca komen yang ada Nazrul Ikram, dia tanpa gagal lah. Memang tanpa gagal kan? Tanpa miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu kita ada Nasir. Salam semua, hashtag Gambate. Gambate tu apa? Gambate. Ya dah! All the best. Lepas tu Roslizam Ibrahim. Assalamualaikum. Away dulu, layan drama Ayanda jap. Habis nanti baru join lah. Okey, tak apa bang. Sila. Okay, Amir Hamzah. Selamat malam. Lepas tu kita ada apa? Syariman Effendi. Hai semua. Hai bang. Hai Syariman Effendi. Kita ada Muhammad Ishar. Salam all. Salam bang. Terima kasih kerana bersama kami. Hafiz Juniza pun tanpa gagal. Assalamualaikum pahabak semua. Kok Diang sihat, hujan seharian sejuk. Alhamdulillah bang, hujan rahmat. Tengah minta. Lagi kita ada siapa? Azri Botach. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam bang. Terima kasih kerana bersama kami kali ni. Tak miss tu. Betul. So itu saja komen yang ada sekarang ni. Kita nak minta viewers untuk share live show ni. Dia sharing live show ni adalah salah satu apa orang panggil lah, kelayakan untuk korang. Requirement. Reason kenapa kena share kan? Sebab korang dah tolong, kita tolong. Kita bagi. Macam tu. Ataupun kita bagi, korang tolong. Something like that lah. So minta share live show ni untuk melayakkan diri anda memenangi hadiah mingguan untuk hari ni lah. Kita ada hadiah mingguan lah. InsyaAllah setiap minggu kita cuba usahakan. InsyaAllah. Kita walaupun surprise. sekecil-kecil anak, kita cuba bagi sekecil-kecil hadiah. Kita cuba nak bagi semua orang merasa kenikmatan birthday hari-hari. Sebab aku ramai orang cakap dengan aku, dia orang komplain. Refri, aku seronok lah jadi kau. Aku, kenapa bang? Aku tengok kau ni macam hari-hari birthday. Hari-hari orang bagi kau hadiah. So kita try dia bagi semua orang happy. Kita bagi semua orang happy. Okay. Topik kita hari ni, seperti yang korang sedia maklum, korang angkut apa time camping dalam konteks shelter and furniture. Kalau macam aku, ada yang barang aku nak bawa, tapi aku nak tahu Imran. Sebab dia duduk senyap, tanya dia, Imran kau bawa apa sebagai orang yang berdua ni?
Sebab family banyak barang dia. Orang berdua ni, cara berdua. Okay, benda paling basic of course lah kalau kata camping. Family laki bini lah. Family paling orang kata apa? The lowest plural untuk family. Sebab kita nak tahu juga So, kalau kata aku lah, bila- the lowest plural dengan yang apa plural. Apa bila singular dengan plural ni. Kita nak tengok comparison dia. Betul. So of course lah, kalau kata macam topik kita malam ni kan, apa yang kita orang bawa, kita fokus pada shelter dan furniture. So shelter of course lah, benda paling penting kemah lah. Memang kemah kena bawa lah. Dan kemah biasa kita orang tengok tempat lah nak decide kemah apa yang dulu. Kalau waktu awal-awal dulu ada satu je kemah, memang satu tu je lah, mana-mana bawa kan. Betul lah. And then kalau kata furniture, kalau starting awal-awal dulu kerusi lah. At least kerusi senang nak duduk untuk nak buat kerja. Dan bila dah lama-lama tu dah makin-makin bertambah apa semua, dah ada meja, dah ada apa nama, bukan nak kata rak, macam tempat sangkut-sangkut apa semua tu. Oh, rack. Benda-benda yang nak memudahkan lah time camping. Okay. Mungkin Imran, kau boleh cerita sikit kemah apa yang maksud aku kemah jenis yang macam mana? Aku just cerita aku punya flow lah kan. Okay. Aku punya flow lah, ataupun The Frugal Campers punya flow. Kita orang start dulu first kali dengan kemah Giant lah. Aku tak ingat berapa ringgit beli yang tu. Kemah yang kalau hujan tu confirm masuk air lah. Sebab dia punya flysheet, bukan flysheet, apa nama? Ayolah, flysheet dia macam lah. Dia punya tu. Dia punya second layer dia lah. Second layer dia atas sikit macam tu ya kan. Yang tu yang first lah. Tapi lama juga kita orang pakai yang tu. Then kita orang start upgrade pakai Decathlon Aprenas 4.0. Yang tu dah start selesa lah, siap. Kan dia macam ada apa nama, bahagian kemah, bahagian tidur dengan bahagian macam living room sikit kan. Ada balcony sikit lah. Macam kemah tanah tu. So yang tu. Dan bila pakai yang tu kita orang pakai pun lama. And then aku start nak cari yang macam agak minimalist sikit tapi still boleh masuk kita orang berdua lah, aku dengan Liza kan. So kita orang beli pula yang Nature Height. Kalau siapa-siapa yang follow The Frugal Campers, yes. Yang kecil itu, yang tu for 3. So tapi selesanya untuk 2 orang lah. Kalau 3 orang tu macam rapat sangat lah. But still memang agak comfortable and lightweight. Itu lah. Itu 3 kemah, 3 generasi kemah yang aku pakai lah. Okay. So maintain sampai sekarang lah? Maintain sampai sekarang. InsyaAllah belum ada niat lagi untuk nak bertukar ke apa, since kita pun dah dekat berapa lama dah tak boleh nak camping kan. Okay, itu cara the minimal family lah, macam apa yang macam Imran cakap tadi lah, family of 2. So kita nak tengok sebab aku nak tahu Nurul ni. Dia orang punya perubahan ni hebat juga kan. So kita nak tahulah daripada belum ada Zandra sampai dah jadi 4 kan. Sampai dah jadi 4 packs ni. Boleh kongsi sikit? Kita orang berkemah punya kemah-kemah kita orang depends dengan location tempat yang kita nak pergi and berapa lama yang kita orang nak pergi. So masa mula-mula kita orang start, kita orang tak tahu kemah macam mana yang sesuai, kemah apa yang kita orang perlu beli. So member kita orang yang ajak kita orang camping. Masa tu kita orang camping pakai kemah family besar, konsep tunnel jugalah, in a way tunnel yang ada 2 bilik. So bila dah try kemah dia tu, rasa macam seronok tau. Daripada situ terus beli kemah yang jenis yang sama lah, tunnel yang ada 2 bilik. Sebab the reason is anak I dah dia prefer tidur sendiri. I mean prefer tidur asing daripada kita orang. So
extra room. Dah anak bujang. Orang dah bujang kan. Lepas tu tetapi bila kemah 2 bilik ni dia besar. Kalau camping 3 hari, 5 hari berbaloi lah nak pasang sebab penat kot. Ayolah selesa. So kadang-kadang kita orang camping semalam kalau kerja kan. So 2 malam 1 malam je nak pasang kemah yang besar-besar. Tak pulang balik penat kata orang. So kita orang tak berbaloi lah. Betul. So kita orang invest in a smaller dorm tent yang easy to pitch. Yang pam dah pitch up senang je. So that tent muat 3 orang. Selesa lah untuk I dengan Ana sebab dia 3 orang jenis yang 3XL tau. Ada bonus space lah. Kira dalam tu sebenarnya kalau untuk family 2 adult 3 anak kanak-kanak still selesa that kemah. Okay. Yeah. So kalau tempat yang limited space pun kita orang akan pakai kemah tu. Lamalah kita orang pakai this combo. Either kemah di tunnel ni ataupun kemah kira kemah dome lah in a way tu. Kemah UFO kita orang panggil dia. So after that kita orang suddenly terasa memerlukan a different type of tent pula. Bukan sebab Zandra. Alamak, I terlupa tent yang nombor 3. Kita orang beli tent yang sama dengan tent kita orang yang nombor 1 tu, which is family tent yang 2 bilik tetapi dengan upgraded technology. Dia ada coating UV but then it's still the same concept of kemah yang besar 2 bilik. Okay. And then we after that we realize bila kita orang nak buat road trip yang overnight camping kan, pasang kemah ni agak tak practical pula. So we invested in rooftop tent. Sebab kita orang plan bila dah ada Zandra, kita orang nak something yang dengan baby kan, tak nak lah untuk 1 malam. Even though kemah UFO tu selesa, but bila you on the road nak pacak-pacak tu agak tak sesuai sebab you kadang-kadang when you on a road trip kan, you pacak tu tak sampai 24 jam pun, tak kira pun 1 malam. Dia macam sekadar 8 jam tidur selama tu sahaja. Ini nak macam pack and go lah. Ya, betul. So we have a family tent kalau kita orang nak camping lama, and memang ada proper campsite. And 2, kita orang ada a easier to pitch tent, which is kalau kita orang nak camping tempat yang limited site ataupun sekejap saja semalam atau 2 malam. And another kemah is untuk kita orang macam for road tripping or tempat yang limited maybe tepi pantai a bit hard to pacak kan, so it's easier to have a rooftop tent where you don't need to think dekat pasir ni tak boleh pacak, dekat sini tak boleh pacak, so you just buka on the rooftop. By the way, macam susah tak sebab you kan dengan ada baby apa semua kan nak naik atas rooftop tent tu? Is it a challenge? Surprisingly tidak, sebab design tangga rooftop tent yang kita orang ada ni dia boleh dilandaikan, so you can balance yourself while holding the baby and you naik. Another way is Zuan dah husband I dah dekat atas, so I dekat bawah. I just bagi dia the height is not that high, so just bagi je. So, memang boleh sampai lah. Kalau you daripada bawah, Zuan dekat atas, memang boleh sampai lah. Yeah, boleh sampai. It's really practical. Rooftop tent tu I rasa kalau Zuan pegang Zandra sebelah kanan, dia boleh tolak buka rooftop tent tu. I think it's fine. Oh, okay. Yes. So tu perjalanan kita orang. Itu nak tanya Taufik lah sebab dia lain sikit tau. Dia kadang-kadang dia solo, kadang-kadang dia dengan anak bini dia. So nak tahu macam mana dia solo, aku tak nak tanya dia solo, aku nak tanya dia dengan anak bini dia. So far aku berjaya train anak bini aku untuk tidur seminimal mungkin, iaitu menggunakan hammock. Kita orang 3 beranak tidur hammock. Satu hammock? No, 3 hammock lah. 3 hammock.
Tapi anak bini aku tidur 2 lapis. Wife aku kat bawah, anak aku kat atas. Dan aku pokok yang lain lah. Itu seminimal mungkin. Another way, kalau tengok cuaca macam okey, aku pakai kemah campak je. Yang paling complicated punya kemah aku ada pun ialah yang ramai orang pakai tu lah, yang base-base tu kan. Iaitu. Tapi macam kita orang tak ada masalah lah untuk kerjasama tu ada. Masing-masing pun dah tahu peranan masing-masing kan. Jadi bergantung pada mood, bergantung pada lokasi. Kalau lokasi tu macam banyak pokok, okey, kita susah nak cari flat spot yang muat. Kita pakai hammock je lah. Kalau macam dekat padang ke apa ke, kita pakai itulah. Kita pakai base tu lah. Dan depending on the location. Yes, lah. depending on the location. Depending on the terrain also lah. Yes. Tapak tu. Okay, sebagai orang yang selalu pasang pakai hammock ni, apa tu yang frame hammock tu, kau rasa is it a good buy ke? Perasan tak yang ada yang hammock punya frame yang besi tu? Yang portable. Portable tu. Bukan yang berat tu furniture tu lah. Yang portable tu. Yang boleh lipat-lipat. Yang besi, dia punya frame tu lah kan. Aku personally tak pernah memiliki benda tu, tapi aku pernah cuba duduk orang punya. Untuk aku duduk dengan saiz dan keberatan badan aku boleh tahan, tapi berapa lama boleh tahan, berapa lama kita boleh pakai benda tu tak tahulah, tak pasti. Pada aku bergantung pada lokasi. Kalau kau pergi camping, campsite yang kau parking kereta terus boleh pacak, terus boleh gantung, okay fine. Tapi kalau kau kena angkut, aku rasa tak payah. Berat tak? Benda lah tu. Benda lah frame tu. Boleh. Dia boleh angkat sebenarnya, tapi bercinta lah. Berat jugalah sebab dia nak kena ada ketahanan juga kan. Dia takkan flimsy punya ni. Betul. Dia contoh macam kau angkat tonggas lah. Kau boleh angkat, tapi cuba kau angkat tingkat 10. Nangis boleh memang boleh, tapi tercungap-cungap kan. Time tu lah kau rasa macam wang lah benda ni kan. Ada orang tanya, anak Taufik umur berapa? Anak saya umur 12 tahun. 12 tahun dan berbadan dewasa. Sorry? Masa you start camping tu, Zara umur berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Hafiz? Dia tanya sebelum masa umur 4 tahun. Dan saya mulakan dengan anak saya cara solo camping. Sebab wife saya time tu dia masih bekerja. So hari cuti dia ialah hari bekerja weekdays. So weekends dia kerja. Jadi weekends tu disebabkan saya nak keluar pergi camping. So nak tak nak, aku angkut lah anak aku. Cool that ever. Tapi cara bujang lah. Tidur hammock. Bawa bag, satu backpack seorang, dia bawa pakaian dia. Aku bawa kita orang punya gear. Boleh ni menurut best pada Dr. Moment that one. Boleh komen Ash Arif tu, dia cakap pasal yang hammock frame tu. Ya, betul. I pun nak upkan ni. Dia cakap hammock tu sama macam camp bed. Kalau park dekat aku letih juga tu. Okay, betul. Dia sama lah konsep dia. Dia macam camp bed lah. Yep. Yalah, something macam tu lah. Berat jugalah menatang tu. Dia berat. Mungkin camp bed punya size, camp bed punya weight lah something. Sebab dia ialah frame kan. Dia frame besi kan. Besi mesti nak padu. Yes. Betul, nak tahan weight pula, plus dia punya design, dia punya force dekat hujung and hujung. So dia punya betul. Kalau camp bed, at least dia macam square frame. Dia distributed rectangular. Load tu. So kalau dah dua hujung macam tu, kau fikirlah bawah ni, aku tak perasan dia ada tahan ke tak. Sebab yang aku tengok dia ada ni, ada pin. Dia sebab benda tu boleh macam ni. So bila kau dah macam ni, kau dah ngam kan, kau cucuk pin. Lock benda tu. Tapi kalau kau tengok macam bawah ni kosong kan.
Kalau pin tu patah memang kau menyungkur Betul. lah. That's why benda tu, frame tu pun kena Steady. metal yang steady lah. Yes. Kan? So kalau dah steady mesti berat sikit kan. Okay. Semua orang dah bagi tahu dia orang punya Betul lah, ni. betul lah. So aku pula nak bagi tahu aku. Aku nak bagi tahu aku punya lah, contoh macam location apa semua kan. Let's say kemah yang orang cakap panas kan, yang double layer yang panas, yang tanah yang panas. Okey. Kalau kemah jenis macam tu pergi Sungai Pau best. Serius best. Aku tak rasa sejuk. Sejuk tetap rasa tapi tak terlalu sejuk macam single layer tent. Sebab aku dah pernah buat eksperimen, aku pergi bawa yang base tu, yang single tu, pergi sana dah macam peti ais tu. Sejuk So, kan. sejuk nak mampus kan, dia sebab dia condensation pagi-pagi kau kena wall memang push. Rasa lah. Memang merasa Sebab lah. tu kena pakai double wall kalau kat Sungai Pau. yes. Tak pakai So- double wall. Sebab Tapi tu aku kena pernah- tahu, kalau kata korang pergi mana-mana, contoh korang nak pergi Sungai Pau, jangan cari pasal bawa yang double wall. Settle masalah. Tetapi yang jenis double wall ni pergi tempat yang tak tentu hala, kau melecek lah ketiak. Kecuali yang version-version yang ada proper ventilation, proper dia punya teknologi yang canggih-canggih tu, dia boleh heat reduction lah apa benda. Sebab tu ada beza-beza. Sebab Ya, tu betul. kalau menjadi pilihan campus jenis yang tingkat besar semua kan, yalah nak bagi sejuk kan, bagi berangin kan. Okay. So Betul. kita boleh start dengan ni lah. Hari ni kita Belum. nak bagi belum lagi. Belum. Oh, Belum lagi. Hmm. Apa Kita- nak bagi okey. dah? Macam Aku tadi- nak tambah sikit tadi pasal Sungai Pauh tu. Aku pernah buat perangai a few times. Tidur dalam hammock tu. I can imagine where this is Dan- going. Serius Dan- lah. Sumpah demi Allah, cakap kau dia punya sejuk tu sakit badan tu. Dan aku Kau pernah patah tidur. campfire bawah hammock kau. Tak, aku tak letak kat bawah hammock, gila kau. Kat tepi, aku letak tepi. So bila aku sejuk sangat kan, kaki aku keluar tu kena kat api. Bukan kena kat api lah, kat Yelah. kat heat. Yelah, Ha. Dan aku pernah tidur waktu memang semalaman hujan. Gila lah. Sungai Pauh. Itu Serius. confirm 13 degrees, 14 degrees tak lari tu. Ya tu. Aku tak Kalau check lah. kalau Tapi biasa yang- pun 16. Yang aku tahu bekas kita orang makan minyak tu sekejap je jadi jadi pejal. Lemak. Itu Betul. biasa. Itu biasa. Kalau Betul. kalau camping kat Sungai Pau, minyak tu korang janganlah bawa dalam bentuk botol. Bawa dalam bentuk kontainer. Memang tak masak lah korang nak korek pada Betul. botol tu. Oh, okay. I was thinking kenapa macam container at least macam senang sikit nak korek kan, kalau botol. Yes, you can korek. Dia macam mentega lah, mentega. Jugalah macam mana pun kan. Sebab tu korang kena bijak tau. Contoh pergi tempat yang sejuk ni, korang kena pandai. Macam Taufik pernah bagi tahu sebelum ni, bukan malas tapi pandai. Kena susun. Macam aku bercontoh katalah nak buat breakfast. Mula-mula kau masak burger dulu. Burger kita tak payah nak berminyak tau. So dia dah ada akan minyak dia sendiri. Dia akan keluar minyak dia. So lepas tu kau buatlah sausage pula. Goreng sausage pula. Then last kali scramble egg. Scramble egg tu akan serap minyak apa semua. Bila dah clean balik, pakai balik baru- minyak tu. Yes, pakai minyak tu balik. Dan last kali buat big bean. Big bean letak atas tu pula untuk ni. Sebab big bean tak perlu minyak. So rancang perjalanan pemakanan tu. So at the end of the day memang nak kena cuci kan. So at least dekat situ minyak tu dah tak ada dah. Residue minyak tu dah tak ada. Bijak. 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 Yes, so susah. Kena Let's fikir share guys. tau. Share kalau you Yes. bawa. Oh, something is coming. Giveaway Yay, kita ada. Kita ada giveaway lah hari ni. Prize untuk Kita giveaway ada giveaway prize. Ingat guys, syarat untuk nak menang giveaway prize minggu ni ialah korang kena share. So siapa yang belum share tu share dulu sebelum soalan keluar ni. Nak keluar dah ni. Share. Kita bagi seminit 2 untuk peluang diorang share. Korang Okay. bila korang Share. korang Share live show. Public. Share this live. Soalan dia memang korang patut menang lah, senang cakap. Apa nama tu? Pendekar Minta- Musa, share kena keluar public
as public baru dia akan keluar share dekat korang punya nama komen tu. Oh ya, aku pun baru tahu macam tu. Public, yes. Oh, okay. Kita minta Makcik Kantin selaku juri belakang tabir standby. Okay, Makcik Kantin. Standby? Kalau tak keluar, standby. Belum keluar lagi. Apa yang kalau tak keluar share tu, disqualify lah jawapan dia. Betul. Ya, Pendekar Mustar privacy post tu public, bukan pakai public phone. Okay, so betul lah, kita punya syarat is nama dia kena ada sharer dan dia jawab jawapan yang betul dan dia boleh menang hadiah tu. Tepat dan terpantas. Betul. Yang first kali syarat dia sharer, dia terpantas dan tepat. Ya, betul. Okay. Sempat lagi ni. Okay, guys ready? Alright. Ya. Soalan pertama. Siapa nak baca soalan ni? Itu dia. Dalam tali paracord ada berapa strain? Cepat. Paracord disponsor oleh GFK WRX Graphic Works. Siapa paling cepat? Ada berapa? Top fan dia tak keluar sharer, dia keluar +1. Betul. Kalau top fan dia tak keluar share, dia keluar +1. Alright. So, sharer tak? dah dapat. Kita dah dapat jawapan daripada backstage kita. Tahniah Abang Azri Botaj. Taufik, okay? Taufik tukang karut. Alamak, ada. Meter tu. Sorry. Ada harga. Sekejap. Okay, minta apa nama ni? Azri Botaj. Minta PM saya ya untuk urusan postage. Okay? Terima kasih. Tahniah. Tepuk tangan sikit. Yeah. So macam mana perasaan Azri dah menang ni? Sonok tak? Thank you. Thank you. Okay. think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world.
Okay. Okay, sebelum kita terlupa, kita nak say thank you to Bear Locals for sponsoring for this week. Then, aku rasa kita boleh, Nurul boleh apa? Go with apa tu? Yang Facebook punya post tu? Members punya post? Yes. Like every week, kita orang wanna say thank you untuk orang yang rajin dan sudi share korang punya stories dekat group Family Camping Malaysia. Yes. Thumbs up untuk korang. Yes. Ni orang-orang yang aktif ni, orang kuat FCM. Yes. Right. Yap. Okay, so this is your story in Family Camping Malaysia. This week Cinta Kasih share dia camping dengan anak-anak dia kat bawah rumah. Kalau comelnya colour pink dia. I suka kemah yang colour pink depan sekali ni. So nice. So cute. Semua jenis kemah indoor dia ada. Pok sikit. Ni Ash Arif. Oh, dia ada view kita. Dia one of our viewers. Okay. Oh, naik nama. Terbaik lah bro. Dia share throwback sebelum COVID-19 lagi. Kalau tak, setiap weekend dia pergi kan. Setiap weekend kita camping. Wah. Sekarang ni kita setiap weekend kita live show. Aku kena agak tengok dia punya 4x4 tu. Kan? Tayang Baik. Oh, this one. Perkampungan atas pokok, Archan Ali dia share. Tapi this one dia share, I tak see more pula. Dia share kan sekadar untuk cool, this 10 best lah. But betul. Interesting lah, dia jujur. Dia punya share tu jujur. This kind of feedback, right? Review. Dia cakap, dulu saya camping seperti ni. Tengok, dia pakai shelter, fly, furniture dia camp bed je. Ada kursi sikit. Tu je. Menarik. Best kan? Senang nak set up. So bila tak boleh camping, ada orang dia shopping. Barang-barang ready untuk camping nanti. Buka je. Terapi jiwa. Terapi jiwa, betul. Apa jiwa tapi? Terapi jiwa. Terapi jiwa. Semua terapi. Semua terapi jiwa. Ni dia punya tempat kemah kat rumah siap ada ikan, apa benda ikan ni? Ikan dia sungai. menghadap akuarium. Menghadap akuarium. Ala-ala macam sungai gitu kan. Yelah, dengan bunyi air lah. semua kan. Bunyi air filter kan macam air kat sungai, air terjun. Cool. Betul. Sebab memang betul time ni memang orang geram tau, lama tak boleh nak pergi camping apa semua kan. Tapi still macam lama. So thank you guys and keep sharing please. Okay, kita sambung lagi sembang-sembang kita sekarang ni yang boleh diperkatakan, yang kita boleh conclude, not necessarily korang kena beli tau. Let's say you guys just started, you guys can just use what you have je. Teringat masa macam kita orang mula-mula, macam kita orang sendiri lah mula-mula, masa tu kita ada kemah yang kecil, just a small tent. Lepas tu furniture pun semua tak ada. So kita bawa stool tu. Aku kebetulan masa tu kita pergi servis kereta dapat yang collapsible stool tu. Itu bawa satu. Lepas tu ada few barang-barang lah. Macam Few barang-barang tu seperti yang simple-simple je. Macam aku remember kita orang beli kita orang punya stove. Masa tu stove memang tak ada lah. Kita orang beli stove yang biasa. Beli pun dekat kedai yang briefcase. Yang briefcase tu, butin yang bodoh tu, tak ada brand pun, lawyer je. Dia tak bodoh. Tapi betul lah, Dia tahan lama lah. Tahan lama. Memang guna untuk masak mi segera, masak air apa semua macam, it serve the purpose lah. Kan? Then, yelah pelan-pelan kita tengok, aku meja tak ada kan. Sebab aku ingat lagi, meja kita orang pakai apa tau? Kita orang pakai anak aku punya yang ABC punya table yang boleh kaki meja. Orang panggil meja mengaji. Macam meja mengaji tu. Kita orang pakai tu seriously sampai jahanam table tu. Sebab kan table tu dia punya kaki 4 tu lama-lama kalau tekan nanti dia macam dah terkangkang. Melendut. Dia dah terkangkang, dah tak boleh nak repair lah. So terpaksa buang lah.
Tapi bergunalah table tu. So I'm trying to say here, kalau kata korang tak cukup barang, tak cukup apa, bukan benda tu penghalang tau. Macam tak boleh sebab kita tak ada kerusi. Tak boleh sebab kita tak ada tak ada meja. Tak boleh kita tak ada ni. No such thing. Boleh je. Pelan-pelan korang tengok, eventually korang faham. I nak share dekat korang apa yang Efri maksudkan ni. Truthfully, masa our first camping trip, kita orang bawa Toto sahaja. Dekat Sungai Pauh pakai Toto sahaja. Yang lain shelter ni kita orang kawan kita orang pinjamkan untuk kita orang. Kita orang tidur bilik sebelah, dia tidur bilik sebelah tu. Tumpang kemah dia lah. Sewa bilik. Sewa bilik. Banglo. Yalah, So this for one, a start kan. Yes, lepas tu kita orang tak ada barbecue pit pun. Memang pakai apa yang ada dekat situ je. That area je, we utilize apa yang ada around that area. Masa ni camping kat mana ni? Ni Sungai Pauh. Apa pun kita orang tak bawa. Kita orang je bawa baju dengan tempat tidur, which is Toto. Tak beli pun sleeping bag ke apa. Memang masa ni kan kita orang ada 2 hari je untuk prepare ke sini. That weekdays I post camping dalam rumah dengan anak I. Lepas tu member kita orang ni cakap, jom lah join dia dekat Cameron ni kan. Terus okay, yes. On that weekend, on that weekday juga, the same week juga terus go. Dengan tak tahu macam mana camping, macam mana, kita orang go je. Preparation memang kosong lah. Lepas tu tengok stove apa. Stove memang tak. Periuk memang tak. Tapi tengok mangkuk tu. Kita orang tu mangkuk kita orang bawa. Kita orang tak pakai mangkuk fancy ke yang ada besi tu cool kan. Pakai mangkuk yang ada dekat rumah je. Guna apa yang kita ada kat rumah. Sebab jangan pening contoh. Bila dah camping dengan contoh pergi dengan yang agak consider macam veteran seasonal camper. Dia orang dah ada pisau mahal lah. Jadi dia orang dah ada. I pakai gunting daripada stationery. Yes. Gunting kertas je I bawa. Masa jangan ada perasaan macam, yelah tahu perasaan segan, malu apa semua tu kan. Tapi macam lantak tak kisah. Bukannya dia nak beli kan betul Effie. That's right. Everybody start macam tu juga. Yes. Semua orang start daripada kosong. Exactly. So there's nak tengok. Pakai kipas tangan je. Sekarang pakai kipas kipas bateri. Yelah, evolution kan. Yes, exactly. Betul. I baru teringat dulu Stool pada rumah, bukan stool camping tu, stool duduk kat meja. Juga. Meja budak, stool budak. Apa tadi Imran? Sorry. I teringat balik waktu kita orang first camping dulu. It's actually not really camping lah. Macam family kita orang ada duduk dekat chalet and then kita orang pasang kemah dekat tepi pantai lah. So that time yang ada is just kita orang punya tent Cap Giant tu dengan sleeping bag. Ada video tak? Sleeping bag. Kita orang tidur kat dalam tu. Video yang you share tu is this video ke? Yang ada feel tu kan nak starting. Ya? Video yang you nak share tu video yang Kemah Giant ni ke? Tak. Video yang sebab time tu kita orang tak ada buat video-video apa lagi. Memang belum start lagi apa semua. Mungkin boleh play video kau punya setup terbaru. Setup Terbaru tak ada lah. Terbaru aku tak bagi video. Nanti dekat YouTube boleh tengok yang terbaru. Yang ni ialah yang first kita orang punya YouTube video actually. Yang ni yang ni dekat macam pantai. Macam dekat tepi pantai. Ini tepi pantai. Tepi laut lah. Apa yang started korang untuk buat YouTube video ni Actually kita orang just macam nak record benda tu and then YouTube tu kita orang private tau asalnya. Memang kita orang sendiri je. Tapi bila lama-lama rasa macam just nak share dekat
kawan-kawan macam tu kan, nak tunjuk ini kita orang punya setup ataupun ini kemah kita orang ke apa. Somehow it started to, orang kata apa, tersebar apa semua. Ada pula permintaan, bukanlah permintaan. Ada Yelah, pula macam ada kawan-kawan yang so yang tu kita orang punya yang Aprenas 4.0 tu lah. Kita orang pasang tepi laut. Time tu siang angin kuat gila. Malam tak ada angin langsung. Yalah, dia So, kan ada macam- time laut lah. Angin mati kan. pasang. Angin tak bergerak angin mati. langsung apa semua. So kemah yang ni sekarang ni kita orang just offer untuk kawan yang mana yang macam kita sembang tadi lah, siapa yang tak ada kemah lagi, tak perlu nak terus invest ke apa kan. So kemah yang ni siapa yang nak pakai, kita orang just bagi macam jom kita campaign sekali, korang just pakai je kemah aku, equipment kita orang dulu apa semua. That Bagus. time bila dia tengok macam F cakap tadi kan, dia tengok equipment dah ada apa semua tu, barulah dia macam okay, yang mana yang dia perlu, yang mana yang dia tak perlu, dia belilah yang mana yang dia rasa macam Nak kena dengan potong sikit. Okey, kalau kata orang nak sewa ataupun contoh nak pinjam, korang prefer sewa ataupun pinjam? Kalau macam I, Hmm. kalau macam I bagi sewa tapi I ada kat situ sekali. So bila dia orang sewa kemah kita orang camping sekali, kita orang tolong dia orang kita orang tolong dia orang pasang kemah tu, and kita orang yang akan simpan kemah tu after dia orang done. Host lah, like host them lah. Yeah, like host them. Betul. So, tapi pun betul juga, if let's say dia orang ambil sahaja tanpa proper guidance, takut nanti jelah tak tahu pasang sepasal. Lepas tu nanti salah Tak tahu bungkus. dismantle apa semua kan, mungkin tak terpasang pun kemah tu, ataupun pasang nanti rosak ke apa benda. So try, Betul. tak nak benda-benda ni berlaku lah. So what you did is a good example lah yang boleh di apa, orang lain pun cuba buat. Ya. So far yang sewa kemah kita orang semua dah beli kemah masing-masing. So I sangat kan. proud first host lah untuk diorang. I rasa Imran pun buat benda macam tu kan? Korang pun host juga kan? Untuk orang yang first time. Imagine ada satu time ni yang our friend yang anak dia teringin sangat nak pergi camping. By that time is still tak boleh nak pergi camping outdoor. Okay. So rumah dia ada laman, dia just nak bagi anak dia feel untuk camping, dia sewa daripada kita orang. So actually my best friend, I tak adalah nak charge ke apa ke. I pun rasa macam tak tahu time tu kan, macam berapa aku nak charge sewa ke apa kan. So I just cakap kata tak kisahlah berapa kau nak bagi ke apa ke. It turns out bila kita orang pasang tu, bukan kids dia yang tidur dalam tu, mak bapak dia yang tidur dalam kemah tu. Kids dia tidur mana? Kids tu masuk bilik sebab nak main iPad ke nak main apa tak dengan kawan. Dia mula-mula kids duduk dalam tu. Lepas tu dia cakap kata macam, Daddy it's boring lah, I want to go into my room lah, I want to do something else lah apa semua lah. Then mak bapak dia tidur dalam kemah tu. But it turns out benda tu memang macam they are very thankful that macam kita boleh nak bagi option untuk dia orang merasa benda ni kan for a start. Cool. Oh, it's here again. Itu menandakan giveaway yang kedua. Okay, share. Oh, share terus. Tak apa. Ready semua. Siapa yang dah Ready. Apa, dia sekejap je tu. Sekejap je, rasanya tak sempat. Sekejap, tak perasan. Tak perasan. Semua ready. Semua tight. Ready. Ready, tengok. Okay, come on, ready. Lepas ni kita buat sesi soal jawab. Ada soalan dekat komen. Ni this is the Tu yang giveaway. dekat tangan Imran ni. Apa tu Imran? Okay. Yang bagi ni tahu, ialah Imran. patch
patch dengan ada velcro belakang dia. Okay, this one is sticker. Tunjuk velcro dia. Velcro dia. Nampak? Oh so cool. So kemas. Okay, ini dia punya, ni kalau nampak. Nice-nya. Ini stiker. I tak ada lagi stiker ni. Okay. You jawab soalan je lagi. Alright, so I rasa boleh kot. Okay, ready ah? Ready Giveaway soalan. Jadi 2 soalan kan? Ni soalan yang pertama untuk giveaway The Frugal Campus ini, okay? Soalan yang pertama ialah siapa nama makcik kantin yang disebut dalam Frugal Campus? Siapa tahu? Juri standby. Plus ada makcik kantin. Siapa nama makcik kantin itu? Jangan lupa Siapa share dan jawab soalan yang paling betul. Dia kena share Share tak? yang terpantas dan tepat. Betul. Ada juri? Juri? Ada. Dah keluar jawapan. I rasa Ada. juri tengah gelak dulu. Jawapan dia Juri. Liza Razak. Okay, siapa pemenang dia? Dah ada dah kan. Pemenang dia Hafiz Juniza. Alright, Tahniah. tahniah Hafiz juga. Okay, nanti contact The Frugal Campus. Orang kok dia tengah dalam winter. Yeah, let me screenshot dulu ni. Hafiz nanti contact. Bagi address. Alright. Pendekar Musta jawab bini dia. Betul. Aduh. Benang motor. Okay, ada lagi soalan kan? Ada lagi soalan kan? Ada Soalan satu yang lagi? kedua. Ada lagi Ada. peluang nak menang ni. Ada satu lagi soalan. Patch nice, stiker baru. Oh, ingatkan hubungan depa. Depa hubungan apa ni? Apa tu? Isteri. Oh, ingatkan Oh, hubungan depa. jawapan dia ialah hubungan lah, bukan nama. Oh. Okay. Okay. Ready guys? Ready? Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Apakah tagline Family Camping Malaysia? Family. Cepat. Come on. Tagline Come Family on. Camping Malaysia. Come on. Lama. Share terpantas dan tepat. Tepat. Ai, Jawapan bagi, kena tepat. Hafiz Juniza bagi orang lain pula. Dia jawab lagi ke? Jawapan yang tepat Tepat, ejaan tu betul. Yang dah menang bagi orang lain pula. Ni ambil ni. Okay. Azri. Dah menang. Azri dah menang, tak boleh. Okay. Come on. Lagi. Come on. Come on. Come on. Weh, bangun. Alah, typo katanya. Betul kan lah. Mesti dah pelik kan? Apa ke? Kenapa aku tak menang-menang lagi ni? Betul kan? Tu dia. Dah betul lah. Okay. Aduh. Dia ada time untuk second attempt. Kan, dia boleh betulkan tapi dia nak cakap dia pakai 310 enggak? Itu yang dia nak cakap dulu. Dia sempat jawab benda lain dulu. Tahniah bro. Congratulations guys. Congratulations. Nanti contact bagi address apa semua. Okay guys, sedikit Ada tips. peluang lagi tak nak menang tu? Apa dia? Apa dia Nurul? Ada lagi peluang nak menang tak batch patch tu? Ada je lagi. lah. Itu tanya. Ada lagi. Okay. Ingat Next week hadiah lain juga kan? next week ada lagi hadiah. Following week nanti ada lagi hadiah. So
korang kena stay tune dengan kita punya program ni. This live program 9.30 setiap hari Sabtu ni. Make sure korang join dan make sure korang share. Kita orang akan usahakan hadiah untuk korang every week. Yap. Macam F cakap tadi apa nama? Everyday birthday. Umpama hari-hari birthday. Aduh. Kan? Okey, kita boleh open lah untuk Yes, ada soalan tadi. next topic punya suggestion. Boleh komen apa yang korang rasa nak ni. Nak tanya, kalau untuk toilet tent macam mana ya? Contohnya pakai pasir ke untuk kawasan yang tandas jauh sangat? This is part of Pakai pasir. I think maksud dia set up toilet tent kot. Set up toilet tent dalam toilet tent tu apa, is it? Rasanya lah dalam tu. Saya tak faham soalan jadi saya tak nak jawab lah. Saya bagi korang. Rasa je macam tu kot. I rasa toilet dalam toilet tent. Kan nak pu dalam toilet tent, right? Dia punya lapis tu lah. Dia punya perendam dia tu. Macam kita orang pakai pasir. Dia dah jawab. Yes, Nurul. Maknanya betul. Apa pembuangan tu dalam apa? Macam kita orang, yelah benda ni kena depend dengan you camping kat mana lah. Kalau camping tempat toilet tu kita orang opt out the toilet tent lah. Tapi kalau camping tempat yang tak ada toilet, memang akan tambah furniture, tambah kira furniture and toilet tent sekali, which is the dengan pairkan dengan toilet seat kita orang, toilet chair. Lama saya tak prepare gambar pula menatang ni. Dia sebenarnya toilet chair tu untuk orang tua. Orang yang sakit. Dia pakai untuk di rumah-rumah orang tua. So kita orang beli tu dekat farmasi, ada dijual di farmasi. Lepas tu dalam tu ada tempat macam tampoi kan. Kita orang letak pasir, bawel. Kita orang letak pasir kucing dalam tu. So when you poop, the pasir kucing, you cover it with pasir kucing and the smell will go away lah. Then after that you will dispose it properly lah. That's how we do it lah. Betul. Nak placing toilet. Apa dia dulu? Sorry, teruskan. Tu cara yang kita orang lah. Kalau nak pee pula, you pee dalam botol lah. Botol, that one. Jangan campurkan poop and pee ya. It will smell bad. Tapi bukan sebelum kita poop, kita kencing dulu. You kencing lah dalam botol dulu, dia barulah you poop. Dah kena ada planning. Untuk nak pergi camping, kena ada planning. Yes, betul. Kencing berak pun kena ada planning, of course. Tapi apa-apa pun, as simple as small business lah. Small business memang macam kita akan carry yang toilet tent tu dengan container yang untuk senang kita nak buat small business lah. Big business kalau tak perlu, tak payah. Try to get a proper toilet. Kalau dah tak ada sangat, yes, kita try to kerusi yang ada frame bulat sponge tu yang I punya tak ada sponge lah. Dia memang ada toilet seat. Memang toilet itu seat. Yang ada sponge tu dia DIY. Dia actually pakai tong cat 5 liter. Dia letak pool noodle. Dia letak noodle. It's a good DIY juga. But it depends. It depends on the size of the pelabur. Kalau correct macam mana? Correct. Shovel lah. Kan? Kena keluar dalam-dalam ya. That is the proper way lah. First, waktu aku camping dekat Bagan Lalang dulu, memang that time, correct lah. That time, toilet tent tu pun kita orang tak ada lagi. Tu zaman memang betul-betul pakai Kemah Jaya ni. Aku banyak kali sebut lah Kemah Jaya ni. Okay. Time tu kau bayangkan, nak berak, nak kencing memang payung je kiri, depan, belakang. Tu canggih experience sangat shoot kau. Bukan canggih, sorry. Barbaric sangat. Tapi betul tu sebab time tu I cannot say that word, so I buat silent.
Kau bayangkan time tu maybe Nurul dengan F kenal apa nama Eva. Dia tengah pregnant tau that time. Dia tengah pregnant, aku rasa berapa bulan time tu, husband dia tak ada, tengah kerja atas kapal. Kita orang 2 kemah je. Pergi, time tu lah. Nak membuang tu memang pasang payung depan belakang, korek, membuang. Macam tu je. Tapi malam lah, of course lah. Yalah, selalu orang akan buat projek malam. Yalah. Siang toilet buka lagi. Betul, siang toilet buka lagi. And aku pernah jugalah macam of course lah kadang-kadang kan ada orang komen pasal barang macam-macam lah apa semua. Actually kan aku rasa semua orang tak beli barang camping ni terus sekaligus dia macam dekat shop macam dekat Shopee ke apa ke. Ada nasi. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Tetapi kita kalau boleh nak elakkan Nasi. Elakkan perbuatan macam tu. Nasi. Kenapa nasi? Dia beli yang dia beli one shot. Okay. Kalau lori Lazada tu sampai barang dia je. So kita bila kita camping kan kita slowly naik sebab apa? Kalau kita beli one shot, benda tu tak pakai or korang merasa macam load wasted. Yang useless. Tak juga dulu. Macam kalau macam kes yang orang yang family besar, dia rasa macam dia perlukan benda tu tau. Sebab dia satu sebab numbers, family dia besar. So nasi live show. Ni cerita pasal nasi ni. Sebab dia memang tak salah dia lah sebab family dia besar. So keperluan untuk dia macam dia started dia beli kitchen cabinet, dia beli apa semua. So memang wife dia senang nak masak. Lepas tu anak-anak dia ramai. So memang kena lah. It will be I would say yalah kalau mampu tak ada masalah. Boleh je. Satu lagi kan, kalau korang anak beranak boleh manage to angkat sendiri, go ahead. Masalah. Kan? Betul. Dia jangan menyusahkan orang. Jangan jangan menyusahkan orang dan jangan menyusahkan diri sendirilah kalau boleh sebab apa nanti kau sendiri pun susah juga nak bawa, nak mengangkut apa semua kan. So tengok pada diri sendiri apa yang kau rasa nak dan apa yang kau rasa yang paling penting apa yang perlu. Nak ni macam-macam. Macam-macam kalau yes, kau that's the keyword. Apa yang korang perlu. Make sure korang perlu pakai benda tu. Jangan sebab I tengok ada orang juga kan bila packing barang nak pergi camping, kereta penuh gila tau. So tu kena alert juga tau. So, kalau penuh-penuh tak selamat di atas jalan raya juga pula. So take consideration into that. Try to okay, good point Nurul. Especially for drivers make sure kalau kata korang bawa barang apa semua tu janganlah sampai tertutup tak nampak belakang tu, tak nampak belakang tu. Satu of course lah benda tu memang korang boleh kena saman sebab tak nampak. Second thing is tak payah fikir pasal kena saman lah, keselamatan tu yang penting lah. Keselamatan contoh kalau korang bawa benda berat macam contoh kerusi ke apa benda yang stack tiba-tiba emergency brake ke depan kan nanti dah jadi macam final destination lah. Jadi boleh nampak yang jalan belakang kereta belakang sudah. Satu yang aku nak add, kalau korang perasan I'm not saying in Malaysia, aku rasa kalau overseas dia orang pergi camping bukan macam kita tau. Bukan, I'm not saying sebelum ni kan kita almost setiap minggu kan. Aku rasa dia orang pergi ikut season tu macam sama macam time sama macam satu kemestian je lah during school break apa semua dia orang pergi. So memang dia orang pergi dan lama dan dia orang memang bawa banyak barang. So kalau macam tu tak apa. Let's say kata sekali pergi camping seminggu, 2 minggu. Macam okey lah, tak ada hal kan. And then sekali ada macam summer break. Summer break tu kan lama. Betul. Kira macam cuti sekolah kita lah. Bila cuti sekolah ramai camping, summer break ramai orang camping. Macam kita atas faktor cuaca negara kita
tidak panas terlalu ekstrim, tidak ada musim sejuk. Okay, tengok kan? ada cakap. Macam western countries, diorang memang cari matahari. That's why diorang travel ke negara kita. Untuk diorang bercuti dari negara diorang, nak tak nak kena tunggu musim panas lah, musim sejuk. Diorang sini tak nak keluar, pergi bar, gok. So ni. Wagon wajib punca kemaran kalau tak ada. Dia tengok tempat. Saya tak ada wagon. Dia tengok tempat pendekar Mustar. Sebab apa? I pernah ni, tapi puncak kemarahan juga, tapi bukan sebab ada wagon ke tak ada wagon. Masa tu kita orang camping kat Payong Campsite. Payong Campsite. Husband I cakap tak payah bawa wagon. I cakap bawa je. So sebenarnya wagon tu baru. So I nak rasmikan. But husband I cakap tak perlu wagon dekat situ. Sebab apa? Kereta boleh park kat tepi. Tapi I nak juga wagon tu sebab benda tu baru. Turns out bawa wagon tu tak pakai pun. So can you imagine bengangnya suami I? So boleh dia pakai. Macam kita orang. Macam kita orang, kita bawa wagon, kita try to fully utilize benda tu. Ni inspired by makcik kantin kita. Tengok dia kan, dia buat wagon, lepas tu dia buat a small kitchen setup tu. Start pada tu aku dah malas nak buat kitchen aku yang besar tu. Sebab Yelah, dia jadi macam kabinet lah. Dia jadi macam part of the furniture lah. Dia dah jadi elevated storage. Dekat atas kan dia macam dia tinggi. Boleh letak stove, boleh letak small. Aku letak yang Muji box tu, letak atas tu, dia letak stove. Settle. Lepas tu dekat tepi tu ada side, letaklah jajan ke apa benda semua kat situ, can food ke apa benda. Settle, roti kan. Lebih. I tak praktikal tau benda tu. Untuk I tak dapat nak angkat benda tu, asyik nak korek-korek makanan kat bawah tu kan. So for me tak praktikal. So I prefer kitchen cabinet. Dia leceh sikit lah sebab nak kena angkat apa semua lah. Even Liza dengan Imran pun you'll be like, Bibi tolong angkat ni, I nak ambil barang dalam ni. Kan macam, betul tak Imran? Kena lag. Betul. Macam cakap tadi lah, benda ni kena bijak plan. Kalau kata nak buat setup macam tu, boleh. Tak ada masalah. Tapi kena plan barang apa yang dekat bawah tu. So kalau kata barang tu barang yang memang kerap nak pakai, memang jadi masalah banyak kali nak kena mengangkat apa semualah. So just plan lah. Betul. Dia jangan jadi bila kat atas tu kau tengah masak, tiba-tiba sudip kau kat bawah. Tengah masak, roti ada kat bawah. Roti. Roti. Ni HRD dia cakap, Sungai Pau second trip saya angkut barang turun naik dekat spot atas pagar. Atas tepi pagar. Tepi pagar 9 kali. 11 orang ahli camping tak boleh buat apa. Third trip kami dapat spot depan surau. Lega dapat bawa barang sikit. Actually kalau camping dekat situ, I rasa paling sikit you kena bawa. Sebab apa? Tempat tu complete tau. Sungai Pau tu lengkap. Sink ada, lampu ada, bench ada. Betul. Kalau kata nak pergi Sungai Pau, kalau kata aku tu pergi lepas ni, aku bawa electric kettle lah, senang. PowerPoint ada. The only thing kita kat Sungai Pau, kalau kita pergi ke Sungai Pau, yang penuh dalam kita orang punya kereta is kayu api. Tu yang penuh dalam kereta kita orang. Benda lain sangat minimal. Tak perlu pakai banyak sangat. Even tu kita orang camping situ 5 hari, 5 malam. Tak banyak barang. Complete tempat tu. So betul macam-macam kita punya. Yalah, bila kita camping ni bawa barang, kita apa yang kita bawa, apa yang kita nak kena beli, sama ada benda tu kita nak beli ataupun nak pinjam ke apa ke kan. So itulah topik kita kali ni. Untuk next topik nak minta korang semua macam biasa bagi topik suggestion. Kita ambil 2-3 minit ni. Untuk 2-3 minit terakhir ni untuk korang komen. Tak kisah korang komen cadangan. Actually kalau kata live ni dah habis pun ya. Boleh je masuk, kita akan catch up. Tengok topik apa yang menarik untuk diperbincangkan apa semua, tak ada masalah. And korang punya suggestion, aku rasa kita stop untuk kita punya pesanan penaja. Yes.
but me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Alright, we're back. Okey. Yo. Setelah berniat minum saya. Tadi dah rehat tak nak minum. Itu lah pasal tengah iklan tak mau minum. Tayang. Korang bukan ada. Oh, okey. Aku pun dah tayang juga dalam lah. storage. Okey. Cawan. Minggu ni kita boleh Cawan conclude camping. benda pasal furniture ni korang boleh tengok tempat korang pergi, different camping duration and location. Satu. Kalau macam contoh tadi, kalau macam apa yang kita cakap, pergi Sungai Pau, bawa single layer tent, masak lah korang. Tapi ada juga macam Taufik, thick skin, dia boleh selamba je tidur hammock. Itu special case. Thick skin. Thick skin. Abang. Oi, itu kesilapan, bukan gagah. Kesilapan. Tak apalah, Eli Tapi belajar. kesilapan pun 2-3 kali juga kuat. Tengok. Dia lain macam tu tidur kat hammock ni. Betul. Kejap. Kau pernah tidur dekat hammock yang ada netting tu tak? Ada? Aku ada. Dia membantu tak macam kurangkan sejuk ke, something ke? Tak ada. Dia mengurangkan nyamuk, yes. Tapi sejuk tidak. In fact, kalau aku pernah tidur dekat tepi pantai pakai menatang jaring Netting tu. Weh, bila angin mati aku cakap kau tak boleh nafas tu. Itu lah macam Ya, dia stuffy lah. Dia stuffy, very stuffy. Okay. Kalau untuk leisure campers ni kan, hammock tu memang untuk main je lah, bukan Untuk main Tidur je. siang, tidur petang. siang tak perlulah pakai net tu. Tidur siang. Okay, Tapi serius lah, one thing about hammock lah, kalau akulah selalunya kalau lah duduk dalam hammock tu, memang padam tu. Dia ada dia ni aku mula nak cakap pasal sains sikit. Dia sebenarnya bila kau tidur hammock, kau punya breathing tu kau ada micro buai kau tu. Dengan pernafasan kau, sebenarnya kau ada pergerakan membuai secara mikro. Sebab itu kau senang tidur. Even dalam sains pun dia ada menyarankan kalau siapa yang ada masalah nak tidur boleh try tidur dekat hammock. Hammock ni dia kau tidur sebenarnya posture badan kau bagus kau tu. Kalau betul lah, sebab cara tidur kalau betul posture lah. Kalau tidur cara betul lah dan kau punya angle nak pasang tu betul lah. Kalau kau pasang tegang-tegang sampai macam ni kau tidur, kau dah serupa balut kain putih tidur dalam tanah. Tepi pantai pernah tak? Pernah? Kan dia cerita pantai tadi, dengar tak? Ya Allah. Dia ni lag. Dia lag tu. Dia lag teruk. Dia lag lag teruk. Korang baca tau komen-komen korang ni untuk next ada orang tanya, pasal apa potong rambut? Siapa tanya? Di awal-awal Ada tadi kat atas tadi. Oh ya ke? Ini sebab rasa berat lah. Banyak sangat benda kat atas kepala, berat lah. Saja je, tak ada apa sebab pun. Tak ada apa-apa reason. By the way, aku ada satu teka-teki. Teka-teki. Ada hadiah tak? Sebab kita sebut pasal pantai kan. Aku ada simple punya teka-teki. Apa kata laut pada pantai? Bila laut bertemu pantai, apa kata laut pada pantai? I see. Bye.
Dia sampai dia hi, balik bye. You. I see you. Jawapan dia apa? I see you bukan. Jawapan dia tak jawab. Dia tak cakap apa-apa. Dia wave. Topik tu hampir dah betul lah tadi. Hi tu betul lah tapi tak sebut hi lah. Dia wave. Aduh. Kaki bodoh. Okay, kejap. Ada satu komen ni menarik. Chuck box practical. Personally aku pernah bikin satu chuck box. Ni chuck box kat bawah ni sebenarnya. Oh, menarik. Saya menggunakan kayu buat base dia box. Lepas tu tabletop tu saya gunakan besi, meja komputer lama, besi. Lepas tu ada cangkuk-cangkuk semua apa benda tu semua pakai PVC pipe. Dan semuanya bila dicabut-cabut disassemble, masuk dalam kotak tu, angkat. Which is very practical. The thing is, aku tak meneruskan chuck box ni disebabkan dia apa ni? Aku punya cookingware tu yelah kita dah upgrade sikit kan. Dia dah tak muat. Oh, tak muat. So lepas tu dengan masa nak menukang tu pun dah tak ada. So tak upgrade lah chuck box tu. No, it's practical. Tapi I personally tak upgrade I punya chuck box tu mengikut size yang barang sekarang. Dengan barang lah. Barang sekarang. So you dah boleh jual lah chuck box tu. Yeah, but to answer that question is sangat practical sebab everything masuk dalam tu, angkat, disassemble, pasang. Okay, dah jadi meja masak. Meja masak, ada kabinet. Memudahkanlah untuk Banyak nak bawa tu kan. Ada dalam wishlist chuck box tu. Belum kesampaian lagi nak buat. Tapi after this tak pasti ada jual ke tidak, tapi nampaknya macam buat. Semua DIY. DIY. Mesti orang buat. Tak ada jual. Dia lagi satu benda camping ni itulah bila benda-benda yang kita boleh DIY tu yang shock kan. Macam fungsi kita dalam kan. SCM ada 72 campers selalu share dia punya DIY. Kan. So, yes. Alright. CKC. Kita orang akan take consideration of your topics. Thank you. Submit topik korang. Korang still boleh submit topik korang walaupun live dah habis. Komen lagi. And kita orang akan pertimbangkan. And banyaknya N aku. Tengok. Apa ni? Okay, another discussion note. Okay, tadi yang first aku cakap pasal different camping duration and location. Second, for beginners, use what you have. Then invest progressively. Tak perlu nak beli nonsense dulu. Kau guna apa yang ada kat rumah dulu. Macam Nurul tadi, dia angkut dia punya mangkuk, periuk apa yang kat rumah, pakai dulu. Itu second punya point. And third, sewa pinjam barang camping. Aku rasa in my YouTube channel pun aku ada cakap tau pasal aku suggest untuk sewa dulu. And go for orang yang korang kenal, yang korang familiar with. Janganlah pergi orang yang tak kenal, mampu. Siapa nak ni. Tiba-tiba orang mesej aku, kau ni tak mana hala datang. Aku something wrong somewhere lah. Even contoh kalau kata ada orang nak pergi approach, at least kita dah macam kenal, dah pernah ni lah. Tak ada masalah. Something macam tu. And daripada situ pergi like apa, that particular person tu host korang. Macam yang Imran dengan Nurul pernah buat apa semua. Macam aku sendiri pun pernah buat. Kita macam lebih senang tau. Kita pergi in a smaller group. Dan kita macam one to one cakap, okay, kalau camping this is how we do. This is how I do lah. Macam cara aku mungkin tak sama dengan cara orang lain. Tapi this is what I do. Nanti kalau kata kau dah ikut aku, ini cara aku. So mungkin nanti kau ikut Taufik pula, tu cara dia. Takkan semua orang punya cara tu sama. Tapi akan ada similarities. Sebab fundamental dia hampir sama. Pergi, tengok tempat dulu, set up apa semua. Dan kalau boleh macam everybody nak pergi camping tepi sungai kan. Macam kalau boleh gigi sungai tu korang pacak. Tapi itu nak cari penyakit. Sebabnya takut air pasang.
Satu, sungai tu apa haiwan liar nak pergi minum apa semua. Haiwan nak cari pergi kat situ untuk minum. So korang nak pergi pacak situ, korang cari penyakit lah. So progressively korang tahulah mana tempat yang sesuai, mana yang tak sesuai, apa yang what is the do and don't. So aku rasa sekarang pun dah 10.48 dah terlebih lah ni. Aku nak end this Macam live biasa lah. terlebih time. Every Every week. biasa lah. So aku rasa kita jumpa next week dengan topik dan tajuk yang lain, dan kita try tu usahakan untuk giveaway lagi. Kita cuba. Pasal korang ni kita try tu ni lah. Tapi no promises lah, kalau tak ada jangan marah pula. Mungkin ada yang tak ada, mungkin ada yang ada. Kita tengok lah. So Of ada course, siapa nak tambah lagi? again, berbanyak-banyak terima kasih kita pada kita punya main sponsor untuk live kali ini, Bellocus. Ingat kalau korang nak tengok dia orang punya barang-barang ke apa ke, just pergi ke bellocus.com. Thank you very much Bellocus. And terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan kita semua yang dekat luar sana tu, Hafiz Junizal lah, Azri Botak lah, Pak Pandekar apa semua. Thank you a lot. Sebenarnya kita orang, disebabkan korang lah kita orang boleh maintain untuk nak buat benda ni every week. Kalau tak ada memang kan, betul tak? Betul. Nak tambah sikit. Kita minta semua viewers ni faham satu benda. Kita berkongsi hanya sekadar pengalaman. Kita orang bukan kongsi knowledge. Kita orang tidak berkelayakan untuk mengajar. Kita hanya sharing saja. Ya, betul. Hari ni tak ada akta tapi ada sikit science fact. Nak percaya tak percaya kau punya pasal lah. Kan? Betul. Aku cuma sampaikan je. Even lagi satu apa yang aku just tambah sikit apa yang kau cakap topik. Even bila kita sebut tentang fakta pun even fakta pun boleh ada macam-macam fakta. Ya, betul. Kan, betul tak? So kita just disclaimer siap-siap lah dekat sini. Janganlah tertiba macam kalau lah kita orang tercakap benda yang tersalah ke apa ke, Imran cakap macam tu macam ni kan, dah mampus dah aku kena tembak macam ni. Dia macam ni lah, yang buruk tu datang dari kami, yang baik tu datang daripada Allah SWT. Kita hanya share je. Nak pakai, tak nak pakai tak apa. Mana idea yang korang rasa doable yang dah boleh ambil. Contoh macam yang aku cakap tadi, dekat Sungai Pau masak burger dulu, ada minyak, masak sosis, masak telur. So minyak tu dah hilang, boleh masak apa tu, baked bean pula. So macam tu lah contohnya. Kalau kata korang rasa tu sesuai dengan korang, silakan. Kalau rasa tak sesuai, tak payah ambil. Ya, betul. Just idea. Aku ada idea lah nanti kan kalau boleh lah kata apa kata kan. Sebab kita punya kawan-kawan kita dalam FCM ni pun ada yang lebih pakar daripada kita kan. So aku rasa macam siapa-siapa tu mungkin boleh share korang punya experience ataupun share korang punya knowledge. Kita jemput masuk sekali. Apa kata? Boleh. Kan? Kita cuba nak live sekali dengan korang lah. Macam best juga kan. Actually kita itulah ada perancangan macam tu kan. Kita cuma tak semua orang tak semua yang available dan tak semua yang nak live sebenarnya cerita dia. Ada orang dia lebih berpengalaman, dia lebih layak bercerita, komen tentang benda tu. Tapi mungkin dia ada sifat malu nak pergi live. Kalau malu nak pergi live, kita buat pre-recorded pun tak apa. Aku pun pemalu juga tau. Kau ingat senang Sama lah. Aku malu juga. Sama malu lah. Dah sampai episod ke-6 lah, malu-malu. Tapi itulah disebabkan disebabkan support semua orang yang ada, itu yang kita keep on going lah. Tu yang macam jadi motivasi. Nak cakap penat tu, yes, terus terang penat, memang penat. Sebab aku bagi tahu sikit lah, nak bagi tahu sikit lah perjalanan benda ni let's say katalah kita orang end live at 11 lah, kita orang tak habis lagi. kita orang akan post mortem, it will take plus minus like 30 minutes minimum, paling-paling sejam. Lepas tu mana? Kau cerita mana ni?
Orang siap sambung main catur lepas tu. Itu Ada senang thing cerita. macam ni, live show ni apa yang what I feel about this live show is like macam kita camping sama-sama on the weekend actually. Kita kita orang buat gathering. This is a type of online gathering. Kita kumpul sama-sama, kita share stories, korang pun share stories dalam komen and everything kan. So after habis, even dalam gathering kita punya activity. So habis activity tu kita orang pun end live show ada lagi backstage punya activity Dia kan. macam lepak time camping lah. Korang nak dengar kita orang merapu after habis show tu. So after time show ni kita share yang info-info yang boleh diguna pakai lah kiranya. Benda ni dia kalau seronok macam kalau macam kau pernah tengok The Voice tak? The Voice yang masa COVID. Dia ada yang judge, lepas tu ada performer, belakang tu ada screen banyak-banyak kan. Kalau kita boleh buat macam tu best tu. Kan? At least macam viewers boleh join live kita. Betul? Jadi kita nampak lah muka kan. Tapi itulah platform apa kita tak tahu lah. Yelah kalau boleh ramai-ramai lagi show. Apa dia Nurul? Apa you cakap apa tadi? Nah, kalau ramai-ramai live. Oh, pakai I tahu platform apa ni, kita discuss lepas ni. Okay, nanti kita discuss. Nanti kita try. Cantik, terbaik lah Nurul. Sebab ramai-ramai macam sonok dia jadi macam kita tak boleh jumpa physically, kita jumpa visually lah, kita jumpa ramai-ramai. Macam fun tau benda ni. Sebab yelah kita jumpa tu macam tanya khabar. Apa? Ya, betul Hafiz. That's the platform. Zoom Zoom tu dia 40 minit je. You have dia boleh more than 40 minutes. Dia boleh sampai 1,000 participant. Oh, okay. Tapi how to control kalau ramai? Ya. Memang macam cherry-cherry lah. Maybe macam ni. Maybe kita buat satu session yang ramai. Satu show lain. Macam khas, macam edisi khas. Okay tu. Weekdays. Gila kau. Aduh, kita nak set up untuk weekend pun weh. Dia punya meeting dia punya rehearsal lagi. Kau ingat dia semua cakap main-main ke? Ini semua pakai skrip tau. Nurfaina bergaung sikit pakai sarung mic. Oh, you nak tengok sarung mic I? Kejap I share you sarung mic I. Yang tengah hari, yang petang tadi tu. Baru dapat petang tadi. I tunjuk sarung mic I. Mana pergi sarung mic aku ni tadi? Abang Harizan, sihat semua ke admin? Alhamdulillah semua sihat. Saya bukan admin tapi Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Abang Harizan. Terima kasih join malam ni Abang Harizan. So tadi sebab ada Amir Hamzah cakap live dengan owner campsite pun best juga. Tu dia Nurul punya. Tu I punya sarung mic. Ini kalau pakai dia berlari satu rumah. macam yang abang Amir Hamzah ni cakap, boleh Nurul pergi dekat abang Amir Hamzah punya live dengan owner campsite pun best tu. Komen tu. Sebab kita memang ada perancangan nak buat dengan owner campsite juga. Cuma aku cakaplah sikit ideanya. The ideanya macam contoh kalau can get footage macam apa progress yang campsite tu dah buat selama PKP ni kan macam semua orang nak tahu juga. So kalau kata ada yalah yang macam nak ni kita try to include lah maybe alternate lah satu apa mungkin satu show tu dua campsite, satu campsite kalau satu session satu campsite banyak sangat. Kita mungkin boleh buat pecahan dua. Satu session dua campsite. Macam tu juga. Betul. In fact Every dah start kumpul database dengan WhatsApp group campsite owner, betul tak? Sebab tu kalau korang perasan aku buat satu group dedicated untuk campsite punya operator duduk dalam tu supaya senang nanti if let's say anything macam ni aku boleh update korang secara terus. Kalau kata korang dekat tempat korang ada good internet connection apa semua, might as well aku invite korang sekali dalam live session ni. Contoh senang macam H&N Abang Rizan. Let's say abang punya connection apa semua okey, kita live sekali H&N half H&N, half mungkin Draco ke contoh. Something macam tu. Macam fun sikit. Kita nak tengok update apa semua kan rather than kita macam ada walkthrough. Yes.
Sebab contoh kalau ada kata walkthrough, dapat- live walkthrough ke kan. live walkthrough ke apa macam fun. Sebab kita nak keluar tak boleh, at least ada representative yang tunjuk the actual happening dekat campsite tu macam alhamdulillah best tu. That is the idea lah, initial idea. Kita cuba buat lah lepas ni. InsyaAllah boleh. Owner campsite belakang depan tepi rumah jangan lupa sekali. Itu tiap-tiap minggu kita dah feature kan, what's your Kita dah story. feature. Tak, sekiranya Ha. dia orang nak masuk dalam live show, nak kongsi pengalaman, let's say macam ada yang sebelum-sebelum ni yang view dia cantik tu, ingat tak Nurul? Yang view dia nampak hutan apa semua, padahal dekat balcony rumah dia ke something. So kalau kata ya, dia betul, nak betul. share, kalau kata dia nak share and dia nak kongsi dekat live, tak ada masalah. Kita boleh invite dia sekali. Kan? Sebab macam kita ni bukan pakar. Kita ni bukan pakar. Kita nak memeriahkan. Kita nak Family Camping Malaysia ni is a community. We share, we help. Kita anggap je ni macam sama sembang over coffee, campfire coffee, sembang dekat mama. Anggap macam tu je. Cuma setiap minggu tu adalah topik khasnya. Kalau kita nak merapu, masing-masing nak merapu. Sampai bila tak habis. Apabila tak habis. Betul. Betul? Alright, cool. Alright, korang okay? Ya, semua jumpa lagi next week tau. Cik. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima Apa dia? kasih. Apa lagi? Terlalu kuat tak suara. Imran tadi ada Apa dia Imran macam nak cakap? Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada, Lag tak ada, tu. tak ada. Tak lag pun. Memang aku tak ada apa nak cakap. Aku just macam biasalah. Just terima kasih kat semua. Jangan lupa next week. Yang tu kot yang aku nak cakap. Okay. Thank you korang semua that watch us tonight. Thank you Terima Bellocus kasih sponsor. semua. Terima kasih Bellocus. Terima kasih Thank you FCM. guys. Come on, let the trap move.